Sajian Aidilfitri, lemang dan ketupat buat tetamu di hari raya. Bagaimanakah menarik tumpuan dan minat supaya murid lebih bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kemahiran utama yang kita gunakan pada awal pengajaran ialah kemahiran memulakan pengajaran. Jadi, saya harap kamu boleh huraikan perkara penting yang harus dilaksanakan semasa memulakan pengajaran dan akhirnya boleh mengaplikasikan kemahiran ini semasa pengajaran. Bilakah kemahiran memulakan pengajaran ini harus ditonjolkan? Sudah semestinya pada fasa permulaan pengajaran. Fasa permulaan pengajaran ini penting bagi menarik perhatian pelajar, membantu pelajar bersedia dari sudut kognitif dan efektif, memperkenalkan standard atau hasil pembelajaran, membina aliran pemikiran, mengetahui pengetahuan sedia ada dan mengenal pasti miskonsepsi pelajar jika ada. Apabila kamu memulakan pengajaran, jangan terus masuk kepada kandungan pelajaran yang tidak diajar. Ada beberapa perkara yang harus dilaksanakan apabila memulakan pengajaran. Saya kelompokkan perkara ini kepada 4 yang utama, iaitu menarik perhatian, menimbulkan motivasi, menstruktur pengajaran dan pembelajaran dan membuat perkaitan. Mari kita dalami setiap perkara ini. Yang pertama ialah menarik perhatian. Bagaimanakah kita boleh menarik perhatian pelajar pada awal pengajaran? Saya ada beberapa idea. Melalui suara jelas, ada intonasi. Pergerakan, tidak statik berada di hadapan kelas. Isyarat, tepuk tangan, hayunkan tangan, letak jari di mulut dan eye contact. Gunakan alat pandang dengar seperti klip video, animasi, simulasi digital. Pelbagaikan interaksi, guru-murid, murid dengan murid, murid dengan bahan dan murid dengan teknologi. Perkara kedua ialah menimbulkan motivasi. Perkara ini sebenarnya berkait rapat dengan perkara yang pertama tadi, iaitu menarik perhatian. Bagaimanakah kita boleh merangsang motivasi pelajar supaya mereka bersemangat untuk terus memberi perhatian kepada kita? Wujudkan hubungan baik, misalnya kita nampak mesra dan ceria. Tunjukkan kegairahan, tunjukkan kita bersemangat untuk mengajar dan sukakan perkara yang kita hendak ajar. Rangsang sifat ingin tahu, misalnya kita ajukan cabaran atau teka-teki. Gunakan teknik tertentu seperti ramal, perhati terang iaitu predict, observe, explain. Mari saya tunjukkan satu contoh penggunaan teknik POE ini. Okey, saya ada 2 objek iaitu buku dan ronyokan kertas. Jika saya jatuhkan kedua-dua objek ini dari ketinggian yang sama dan pada masa yang sama, ramalkan objek manakah yang akan sampai dahulu ke meja. Okey, cuba kamu ambil beberapa saat untuk buat ramalan. Manakah yang akan sampai dahulu ke meja? Sudah? Perhatikan apa yang berlaku sebenarnya. Bagaimana? Adakah ramalan kamu sama dengan pemerhatian? Selesai pelajar membuat ramalan, kamu boleh minta pelajar jelaskan ramalan mereka, iaitu mengapa mereka membuat ramalan sebegitu rupa. Misalnya, mengapa mereka menyatakan bahawa buku atau kertas ronyokan ini akan sampai dahulu. Selepas itu, jatuhkan kedua-dua objek dan minta pelajar buat pemerhatian. Minta mereka menjelaskan pemerhatian mereka dan akhirnya beri masa mereka membanding dan membezakan pemerhatian dengan ramalan dan jelaskan pemerhatian mereka dengan mengambil kira amalan mereka. Jikalau terdapat percanggahan antara ramalan dengan pemerhatian, sifat ingin tahu pelajar akan dirangsang kerana pelajar akan tertanya-tanya mengapa pemerhatian tidak sama dengan ramalan. Bercerita. Seterusnya adalah bercerita. Bercerita juga boleh memotivasikan pelajar, terutama kalau melibatkan pengalaman guru sendiri. Gunakan intonasi sebaik mungkin kerana cerita menjadi lebih menarik didengar dan kalau boleh ada unsur misteri. Yang penting, cerita perlulah berkait dengan tajuk pelajaran pada hari itu. Mulakan penceritaan dengan cara yang menarik. Misalnya, cikgu ada satu cerita menarik. Nak dengar tak? Selitkan unsur seni seperti pantun, lagu dan sajak. Perkara ketiga adalah menstruktur pengajaran dan pembelajaran.
Tunjukkan hasil pembelajaran supaya pelajar jelas hala tuju mereka. Mereka tahu apa sebenarnya yang harus mereka capai pada hari tersebut. Buat ringkasan keseluruhan aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu overview. Jadi mereka tahu apa yang akan berlaku pada pelajaran hari itu. Congkil idea pelajar tentang tajuk atau konsep yang akan diajar. Mengapa penting mencungkil idea pelajar ini? Kalau mengikut Osobel pada tahun 1978, if I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this. The most important factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly. Dengan lain perkataan, faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran seorang pelajar ialah pengetahuan sedia ada mereka. Jadi guru perlu tahu apakah pengetahuan sedia ada pelajar dan ajar mengikut kesesuaian. Pandangan ini berpadanan dengan premis utama teori pembelajaran konstruktivisme yang menyatakan seseorang pembelajar itu belajar dengan cara mengaitkan maklumat baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. Apa tujuan mencukil idea? Ia adalah langkah pertama ke arah memurni, menstruktur semula dan atau mengatasi sebarang miskonsepsi yang pelajar kemungkinan ada. Pelajar lebih menyadari idea asal mereka dan oleh itu lebih mudah membuat perkaitan dengan maklumat baharu atau menstruktur semula idea tersebut jika terdapati ada percanggahan. Guru mengetahui status idea atau pengetahuan sedia ada pelajar dan dapat merancang tindakan susulan yang bersesuaian. Ada banyak cara untuk mencungkil idea, antaranya ialah soal jawab keseluruhan kelas, perbincangan kumpulan, demonstrasi guru, kuis pendek atau pra-ujian, ramal perhati terang atau predict, observe, explain seperti yang saya demonstrasi sebelum ini, peta konsep, kartun konsep dan peristiwa bercanggah. Terokalah setiap cara mencukil idea ini supaya kamu lebih yakin dan mahir melaksanakannya dengan pelajar. Pelbagaikan cara supaya setiap pengajaran kita ada unsur kebaharuan dan kelainan yang boleh menarik minat pelajar. Perkara utama yang terakhir ialah membuat perkaitan. Banding dan bezakan antara pelajaran atau konsep lepas dengan pelajaran yang baharu yang hendak diajar. Sebagai contoh, katakan saya hendak mengajar tajuk tekanan dalam cecair. Saya akan kata begini. Pada pelajaran sebelum ini, saya dah ajar konsep tekanan iaitu P sama dengan F bahagi A, iaitu tekanan adalah berapa banyak daya yang bertindak ke atas satu unit luas permukaan. Konteks tekanan pada masa itu adalah antara satu objek pepejal di atas permukaan pepejal. Jadi saya akan katakan kepada pelajar, dahulu tekanan antara pepejal dengan permukaan pepejal, tetapi pelajaran hari ini adalah tekanan dalam cecair. Imbas semula pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada yang diimbas semula adalah berkait dengan pengajaran baharu sebagai asas kepada memahami konsep baharu. Mengambil contoh tekanan dalam cecair tadi, saya akan imbas semula konsep tekanan sebagai daya seunit luas seperti yang saya lakukan sebentar tadi. Dan yang terakhir, sentiasa kaitkan konsep yang kita hendak ajar itu dengan pengalaman seharian pelajar supaya mereka nampak kepentingan mempelajarinya. Misalnya bertanya kepada pelajar, mengapa tangki air sentiasa diletakkan pada kedudukan yang tinggi? Mari kita imbas semula 4 perkara utama yang dilaksanakan pada permulaan pengajaran. Menarik perhatian, menimbulkan motivasi, menstrukturkan pengajaran dan pembelajaran dan membuat perkaitan. Saya harap kamu jelas setiap perkara ini dan cuba laksanakannya dengan terbaik. Pergi ke kedai, beli berangan. Berangan dibeli buat bekalan. Pentingnya menarik perhatian dan tumpuan apabila kita memulakan pengajaran. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi di pelajaran seterusnya.